profesor-profesor, datuk-datuk, datin-datin, staff-staff UiTM, pensyarah-pensyarah, pelajar-pelajar, cikgu-cikgu, dan semua yang berada dalam sesi ni ya. Jadi tajuk kita pada hari ni ialah Let's Talk About Love for Transportation, Logistics and Supply Chain. So a bit disclaimer sikit. Jadi kasih sayang kita tu yang utama, yang sebenarnya pada Yang Maha Pencipta ya, Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang menyampaikan kita tentang mengenal Allah, iaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila berbicara tentang kecintaan pada yang lain, kita lebih kepada sejauh mana kita meminati lah ilmu tersebut. Jadi saya kongsikan sebab apa, tujuan utama saya berkongsi kali ini ialah untuk memberi sedikit pendedahan, exposure kepada umum tentang pemahaman tentang asas-asas mengenai pengangkutan, logistik dan supply chain. Okey. Sebelum tu izinkan saya perkenalkan sikit tentang Institut Pengangkutan Malaysia, MITRAS. Mungkin ramai yang tak kenal, even dalam UiTM pun mungkin ada yang belum kenal lagi. Jadi MITRAS ni dah awal mula pada 1982 ya. Saya lahir 1983. Jadi dia abang saya setahun. Dengan awal mula dia nama dia PPM, Transportation of Passengers and Goods, maknanya pengangkutan passengers, orang awam lah ya, dan juga pengangkutan barang-barangan. Jadi dia berevolusi ya, beberapa kali tukar-tukar nama, dan terkini MITRAS tambah dia punya elemen, iaitu perkara yang agak baru dalam industri logistik dan transportation, iaitu halal supply chain ya. Jadi kita ada buat macam-macam servis. There are a lot of services that we provide to our client. Pertama sekali ialah research, training, consultancy, and also kita ada juga postgraduate, dan yang terkini kita ada program diploma khas untuk klien kami ya. Jadi apa-apa kajian, sama ada berkaitan dengan transport ataupun tak berkaitan, yang kita boleh buat, kita akan jalankan dengan kita ada kepakaran daripada pelbagai fakulti ya. Daripada Fakulti Kejuruteraan Elektronik, daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, daripada Fakulti Bisnes, daripada Fakulti Undang-Undang, daripada pelbagai fakulti, dari maknanya seluruh UiTM lah yang berkaitan dengan transportation. Kita boleh lakukan ataupun laksanakan kajian-kajian ataupun latihan-latihan yang bersesuaian ya. Harga pun okey, kita boleh runding. Jadi ini adalah beberapa area kajian yang kami dalami ya. Yang terbesar sekarang ni ialah bahagian halal supply chain. Jadi ada macam-macam dalam halal tu pun sendiri, dah banyak perkara kita boleh tengok ya, daripada segi livestock ataupun kehidupan cara-cara penyembelihan, cara-cara pengendalian bahan-bahan mentah ni untuk halal, audit, sustainability halal, aktiviti import dan export, trade, governance dalam hotelan, risk. Tapi bab hotel ni sebab sekarang COVID kan, jadi saya akan simpan bab COVID tu ujung daripada kita punya ni. Jadi kalau kita tengok sekarang semua webinar banyak berkisarkan tentang COVID. Yalah, of course lah kan. Even ada webinar pun banyak sebab COVID punya hal lah kan. Jadi antara kita punya research lagi ialah termasuk dalam transport dan logistics, especially dalam sustainability of transport and logistics. Kita ada sentuh isu mengenai smart city, mengenai green packaging, mengenai driver behavior, heavy vehicles, logistic performance dalam construction, logistic performance secara amnya, penggunaan drone dalam pengangkutan dan juga pengangkutan barang-barang perubatan ya. Jadi ini ada sedikit saya kongsikan gambar dalam MITRAS China rupanya. Ini yang sempat saya ambil lah ya. Ini di bilik latihan kami. Di luar tu ada workstation MITRAS punya postgraduate. Tempatnya kondusif, selesa. Orangnya mesra-mesra tu Encik Syuib dan juga Dr. Saripah Radiah, dengan senyuman ya. Jadi kerja dengan responsif dan cekap. Jadi bolehlah berhubungi kami untuk jadi ni pula training kami. Jadi biasa kalau ni sebelum PKP lah. Training kami jalankan, kita bukan belajar tengok teori je, kita ada buat simulasi, kita buat application of teori, kita main
beberapa game yang berkonsepkan logistik dan sebagainya untuk pemahaman mengenai konsep tersebut lah. Jadi ini sedikit habis bab Mitrans. Harap-harap saudara-saudari semua lebih mengenai Mitrans. Dan juga kami mengalulukan menjemput semua nanti bila dah lepas PKP untuk datang singgah, kita bergaya, melawat sebagainya. Seterusnya ini adalah outline. Pertama sekali saya suka menyentuh mengenai misconception tentang pengangkutan. Kedua, saya akan berkongsi tentang supply and demand for manpower in logistic industry, logistik dan supply chain dalam bahasa mudah, logistik dalam keadaan COVID-19 dan juga akhir conclusion lah. Jadi singkat je, saya cuba ringkaskan ya. Baik, sebelum tu ini adalah satu semua sumber maklumat yang saya ambil dalam ni ialah hasil-hasil daripada laporan-laporan dan juga kajian-kajian yang telah dilakukan mengenai manpower dalam logistik ya. Jadi ini adalah satu survey mengenai pemahaman masyarakat umum tentang logistik industri. Jadi kalau ikutkan pemahaman tu macam kira bagus lah. Maknanya kebanyakan orang sebenarnya faham secara asasnya apa tu logistik ataupun supply chain. Cuma ada 32% dan juga kebanyakan pelatih-pelatih ataupun pemberi latihan logistik berpendapat masih lagi 32% tu amat besar lah untuk ketidakfahaman tu lah yang tepat. Jadi common misconception dia bila sebut pengangkutan dia ataupun tak kira lah kalau anak-anak tengok dalam borang nak isi semasa apply untuk buat degree ataupun diploma, khusus pengurusan perniagaan pengangkutan, inilah yang bermain di fikiran. Aku habis belajar, saya akan bekerja sebagai pemandu lori. Itu memang common misconception. Mana-mana tanya, itu pertama sekali yang akan terbayang di minda kebanyakan masyarakat umum ya. Jadi ini adalah satu pandangan yang kira pandangan yang inilah tidak tepat langsung ya. Sebab apa? Mari kita tengok. Dalam pengangkutan ni ada banyak jenis. Kalau nak cerita pasal pengangkutan saja, ada banyak jenis mode pengangkutan. Ya. Daripada ada kapal terbang ni, udara, darat, rel, laut, basikal, itu semua adalah bidang pengangkutan. Jadi kita selama ni banyak fokus pada bawa lori je. Tapi bawa lori pun nanti saya kongsikan di akhir slides ni, gaji pemandu lori berapa? Kan sikit Jadi sekarang kita tengok setiap mode, perbezaan mode dan juga macam mana industri ni dalam Malaysia ya. Pertama sekali ialah rail transport. Jadi rail transport ni yang kat Malaysia di Kuala Lumpur atau Lembah Kelang, projek-projek kita sendiri nampak banyak pembangunan mengenai laluan-laluan rail ya. Termasuklah kedua-dua sama ada barangan ataupun pengangkutan penumpang ya. Jadi dalam rail tu sendiri dah ada pelbagai aspek yang kalau nak cerita pasal pekerjaan dalam kenderaan tu sendiri dah ada banyak, apatah lagi dalam terminal. Jadi ada dua, terminal dan juga pengangkutan tu sendiri. Keduanya ialah mengenai road transport sendiri iaitu pengangkutan jalan. Jadi pengangkutan jalan pun sama juga, ada terminal untuk bas, ya, bus stop, taksi punya ni, dan sekarang terkini kita ada melalui e-hailing ya ataupun menggunakan apps dalam smartphone kita ya. Saya ringkaskan ya. Dan juga kalau dalam pengangkutan, ini adalah syarikat yang antara yang syarikat Malaysia yang besar yang melakukan aktiviti pengangkutan. Contohnya dalam logistik dan fulfillment, kita ada syarikat third party logistics untuk ekspor, third party logistik marketplace, fulfillment, food grocery delivery, on demand, alternate pickup. Ini semua adalah syarikat yang berkaitan dengan pengangkutan dan juga logistik ya. Seterusnya dalam bila sebut lagi pasal pengangkutan, ini laut ya, sea marine transport. Jadi kita ada untuk cruise. Jadi sekarang cruise tak boleh pakai lah sebab COVID-19 kan. Jadi lebih kepada pengangkutan barang-barangan import dan ekspor ya. Dan juga satu mengenai kapal tu sendiri, bekerja di dalam kapal
Dan kedua ialah bekerja sebagai pengurus atau eksekutif yang beroperasi di atas pelabuhan ya. Jadi pelabuhan pun banyak ya kat Malaysia. Kalau kita tengok ni liner syarikat shipping perkapalan yang beroperasi di Malaysia banyak. Semuanya daripada luar negara. Ada salah satunya ialah Maersk Sealand, satu company syarikat yang telah wujud selama lebih daripada 100 tahun ya. Jadi sistem dia bagus dan dia pun ada ambil ramai pelajar daripada UiTM untuk bekerja di sana ya. Jadi syarikat yang ini kita kalau tengok di jalanan highway kita nampaklah kontainer-kontainer daripada syarikat-syarikat ni, Maersk, CMA CGM, PNO Nedroid ya. Ini adalah lokasi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Malaysia ya. So banyak, ada lebih kurang 20 lebih ya. Seterusnya air transport pula, bidang pengangkutan udara. Sekarang ni kalau kita tengok banyak yang terpaksa diberhentikan sebentar ya, sementara tunggu MCO ni. Banyak syarikat pun dah terpaksa memikirkan ataupun menghentikan pekerja-pekerja mereka, especially bidang tourism ya. Tourism paling banyak efek sebab orang dah tak boleh pergi berjalan-jalan untuk untuk tourism punya activities lah. Tapi masih lagi ia adalah satu bidang yang untuk pengangkutan barang-barangan memerlukan juga air cargo lah. Cuma dia mahal sikit ya. Tapi ia masih lagi satu industri yang ada sebagai salah satu mod pengangkutan. Dan ini adalah jumlah airports di Malaysia ya. Jadi ada banyak, 7 international airport, 16 domestic airport, 18 aerodrome yang ada di Sabah dan Sarawak. Jadi seterusnya lagi satu mungkin kita perasan, mungkin kita tak perasan, yang salah satu mod pengangkutan yang ada ialah melalui pipeline ya, saluran pipe ya. Jadi di dalam gambar raja ni saya kongsikan di sini ialah sambungan RGT pipeline dan juga beberapa jenis LNG pipeline sebagainya dari negeri ke negeri ya, yang mana dia menghantar cecair ataupun gas melalui pipeline ya. Jadi sebanyak 2,583 km of high pressure natural gas transmission ya di semenanjung Malaysia sahaja. Jadi transport ni dia multidisiplin sebenarnya. Dia banyak bidang-bidang yang terlibat. Daripada computer science, daripada law pun ada, engineering pun ada, management pun ada pasal transport. Dan kita tengok di situ ni, bidang seni pun ada ya. Art and design, dia orang buat design untuk pengangkutan moden. So industrial concept design ya. So kalau perasan di fakulti seni, dia ada buat pertandingan industrial design. Jadi memang kalau tengok design-design dia memang canggih, menarik. Dan mungkin kalau anak-anak minat dalam bidang suka melukis kan, suka buat robot sebagainya, mungkin dia boleh consider juga bahagian kesenian ni juga. Sekarang ni saya masuk bab siapa yang menguruskan, siapa yang mengawal selia pengangkutan di Indonesia untuk semua ya, daripada laut, udara, darat, pipeline, rail. Dan tentu-tentu ialah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Jadi dalam kementerian ni pun sendiri ramai yang ada juga kita punya alumni yang bekerja di sana. Dan di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia sendiri ada banyak jabatan-jabatan yang terlibat, iaitu Jabatan Pengangkutan Jalan, APJ, Jabatan Laut Malaysia dan Agensi Pengangkutan Awam Darat. Ada juga pihak berkuasa penerbangan awam, seterusnya Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya ataupun MIROS, Institut Maritim Malaysia, Lembaga Perselesian Kenderaan Perdagangan Sabah dan Sarawak, Lembaga Pelabuhan yang mengawasi mengenai pelabuhan daripada Kelang, Johor, Kuantan, Bintulu, Pulau Pinang dan seterusnya ialah perbahanan aset kereta api yang mana mengurus dan mengatur mengenai aset-aset kereta api. Seterusnya banyak suruhanjaya lain seperti MEFCOM yang terbaru, Suruhanjaya Penerbangan Awam, Penerbangan Malaysia, Malaysia Airports yang mana mengawal dan menguruskan lapangan terbang di Malaysia,
Mass Rapid Transit Corporation ataupun MRT, penyedia prasarana kereta api Tanah Melayu, PNI, Malaysia Rail, Lembaga Pelabuhan Kemaman, Lembaga Pelabuhan Melaka dan Lembaga Pelabuhan Labuan. So nak ceritanya dalam agensi tu sendiri dah banyak event, ya. Jadi kita di Malaysia yang terkini inilah, ya, ini semasa sebelum pertukaran kerajaan. Jadi National Transport Policy ni yang terbarulah kalau ikutkan, patutnya dia punya tu hingga 2019 hingga 2030. Jadi apa yang menariknya, bidang pengangkutan ni dia melangkau hanya sekadar pengangkutan manusia daripada satu tempat point A ke point B. Jadi kita juga concern ataupun ambil peduli tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam sekitar, ya. Jadi dalam National Transport Policy ni sebenarnya dia ada 5 trust, ya. Dan saya yakin walaupun masih lagi apply trust-trust yang sama, saya rasa lah biasanya masa sebelum ni pun dia trust-trust ni pun dalam trust yang sama, ya. Dan strategis ni ialah baru nak mula, kita just teruskan je lah kan. Cuma yang menariknya tentang yang saya nak cerita ialah tentang Sustainable Development Goals, ya. Iaitu kita amat mementingkan juga tentang kelestarian untuk masa hadapan, ya. Jadi kita cover untuk transportation khususnya ada banyak SDG yang terlibat. Tapi yang boleh di-highlight ialah nombor 9 iaitu Industry, Innovation dan Infrastructure, dan juga 11 iaitu Sustainable Cities and Communities. Jadi bila keluar soal ni ialah air pollution, iaitu greenhouse gas emission daripada semua jenis pengangkutan, unsustainable ataupun penggunaan bahan-bahan mentah secara tidak terkawal, pengurusan sampah-sampah atau pengurusan waste yang lemah harus diperbaiki, dan ini adalah tugas orang-orang yang dalam bidang pengangkutan dan pengangkutan lah biasanya. So disposal of old vehicles and logistic waste, masalah pencemaran air, pembuangan minyak, pembuangan bahan-bahan kimia dan juga waste and ballast, ya. Masalah noise, ya, masalah bunyi, masalah penggunaan minyak yang tinggi untuk kenderaan darat, dan juga masalah pematuhan kepada undang-undang dan juga undang-undang sama ada undang-undang jalan raya ataupun undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar, ya. Di dua-dua peringkat sama ada dalam ataupun luar negara. Okay, habis bab jenis-jenis mode, ya. Ni saya belum masuk lagi untuk pemahaman mudah tu, ya. Jadi saya cuma dedahkan tentang mode-mode yang ada, dan kita jangan singkatkan kita punya pemahaman hanya pada pemandu je lah, ya. Jadi seterusnya ialah kita tengok demand dalam dan juga supply dalam manpower dalam industri pengangkutan, ya. Jadi bila saya sebut pengangkutan ni termasuk jugalah logistik dan supply chain punya area. Okey, ini adalah trend jumlah orang yang employed dalam industri, iaitu banyak, sebanyak untuk dalam transportation, storage and communication sebanyak 52 juta orang. Dan manufacturing adalah yang tertinggi, ya. Ini pada tahun 2014. Sekarang ni dah makin meningkat lah. Cuma ini adalah projection daripada kajian Institute of Labour Market Information and Analysis. Jadi dia telah projectkan bahawa untuk bidang logistik industri di Malaysia pada tahun hadapan sepatutnya kita punya demand ataupun permintaan daripada syarikat-syarikat sejumlah 626,605, ya, permintaan dalam bidang prospek untuk bekerja. Itu dalam high case, dan normal case pun ialah sebanyak 523,000. Ini permintaan untuk bekerja pelbagai skill lah, daripada skill pembawa skill-skill yang rendah dan hingga ke skill yang tertinggi, ya. Okey, ini adalah projection dari segi supply, ya, maknanya jumlah graduate dalam pelbagai bidang, ya, bukan dalam bidang khusus transport. So dalam bidang pelbagai bidang ni
Yang tertinggi 2022 tahun lagi 2 tahun ialah sebanyak 308,859 pelajar ya. Semua pelajar bergraduat ya. Dan daripada sini saja pun kita dah tengok kekurangan demand dan supply. Supply tu kurang, demand tu lebih. Sekarang kita tengok khusus pada untuk transport punya graduan ya. Jadi hanya ada 3,000 je. Start daripada tahun 3,000 pun tahun 2021 pun masih 3,000, tahun 2022 pun 3,400 je. Yang maksimum yang kita boleh hasilkan. Jadi dia punya gap tu sangat jauh ya, sebanyak berapa ratus ribu. Maknanya peluang pekerjaan ambil ini pasti ada lah. Ya, ini kita berbicara sebelum COVID, selepas COVID ni lainlah cerita dia. Tapi masih lagi kalau macam tu punya projection dan juga macam tu punya amount of graduate, definitely peluang tu sangat besar ya. Jadi ini adalah antara talent demand pecahan oleh peratus dalam pelbagai jenis syarikat-syarikat yang berkaitan dengan transport ya. Jadi land transport. Jadi nak tunjuknya up until 2015 semuanya meningkat. Jadi kalau sekarang 2020 dia punya projection tu lebih tinggi lah untuk setiap ya. Setiap industri yang kelima-lima industri ni ya. Okey, ni kita bercakap tentang soal gaji sikit part soal gaji keseluruhan ya, comparison of total salaries antara 2010 dan 2014. Jadi dia meningkatlah jumlah gaji tu ya. Maknanya kalau nak risau pasal gaji jangan risau, dia meningkat kalau bidang transport dan meningkat banyak, kecuali postal dan courier tu dia ciput dia. Even baru-baru ni pun kalau kita tengok viral di Facebook ada orang komplain mengenai bonus tak dapat ya, kesian orang post. Jadi mereka minta untuk pihak top management post untuk consider lah bonus. Sekarang ni saya nak masuk cerita bab pemahaman mudah, bahasa mudah kita nak cerita mengenai logistik dan supply chain kepada anak-anak kita ke, kepada orang yang baru nak memahami pasal logistik ke kan. Sebenarnya logistik ni ataupun supply chain ni ada di mana-mana, kita sendiri pun sedar tak sedar kita buat lah. Kita sedang melakukan supply chain. Dan orang paling terbaik buat supply chain ialah mak kita lah sebenarnya. Mak dengan mak ayah kita lah. Kita supply chain manager, bapak kita CEO lah. Jadi ni siapa tak kenal Makcik Kia. Mak saya Rokia. Jadi saya gunakan nama mak saya. So ni Makcik Kia. Makcik Kia popular ya masa PKP ni. Dia dapat banyak, katanya dia dapat banyak bantuan sara hidup. Jadi Makcik Kia dia jual apa? Apa ni? Makcik Kia dia jual goreng pisang, betul? Okey, Makcik Kia jual goreng pisang. Jadi untuk menghasilkan goreng pisang, dia memerlukan, ni bahan asas ya. Saya tak masuk garam, tak masuk yang lain-lain tambahan kunyit lah apalah. Jadi ini adalah bahan-bahan asas. Minyak, pisang dan juga tepung. Ini adalah termasuk dalam inbound, maknanya barang masuk. Ya. Jadi seterusnya proses menggoreng dan juga siapkan kuning pisang tu. So ini adalah proses transformasi ataupun work in progress ya. Lepas tu proses seterusnya ialah jual. Okay, so jual ni adalah proses outbound ya. Maknanya barang dah siap, so dia perlukan packaging dia. So packaging ni, so pakcik ni mungkin dia di Terengganu ni tak salah saya, di Wakatapai. Jadi baguslah pakcik ni dia pakai suit dan necktie untuk berniaga goreng pisang. Hasil daripada ini dia masuk surat khabar New Straits Times. Mungkin saya rasa dia punya income sekarang dah makin meningkat lah. Jadi so dia perlukan packaging ya, untuk menyimpan barang-barang, untuk memastikan goreng pisang tu sentiasa rangup sepanjang masa dan senang orang nak ambil ya. Minyak pun boleh serap dalam kertas tu juga ya. Jadi kena dapatkan packaging yang sesuai. So itu semua activities logistik lah ya. Dan terbaru kalau kita tengok ni sekarang semua benda orang nak cheese kan, goreng pisang cheese,
laksa cheese, apa lagi cheese, mi curry cheese, semua benda nak cheese kan. Jadi ni goreng pisang cheese. Jadi tambah pula bahan ni cheese dengan juga kotak tu nak letak tu, kotak kena print dulu, nak kena apa ni, nak kena susun elok dan pastikan dia sesuai lah untuk memudahkan orang beli. Ya. Jadi ini kita panggil sebagai outbound process ya. Jadi ini semua adalah satu supply chain ya. Ataupun satu konsep mudah dalam pemahaman mengenai logistik. Jadi logistik tu yang mana, supply chain tu yang mana. Okey. Jadi customer ni biasanya dia akan memilih yang sedap lah sebenarnya. Bila sedap, orang dah tak kira harga biasanya. Orang dah tak kira, orang dah tak peduli pasal apa dah. Orang just nak beli sebab sedap. Okay, kualitinya bagus. Jadi untuk memastikan bahan tu sedap, biasanya definitely you akan ambil barang yang raw materials yang bagus. Jadi untuk mendapatkan kualiti punya raw materials ni, you perlukan contact you punya supplier. Supplier kena pastikan dia memberikan you profit margin yang bagus. Maknanya harga dia tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Just dapat profit margin yang bersesuaian yang you boleh dapat lah. Jadi supplier pula mesti pastikan dia sentiasa konsisten dan memberi harga yang berpatutan. Jadi itu kita menyentuh tentang supply chain punya issues lah. Dan perlu right cooking technique ni semua adalah Makcik Kia tu sendiri punya teknik lah. Dan yang paling penting sebenarnya dalam apa-apa servis ataupun apa-apa produk ialah moment of truth ya. Moment of truth ni di mana kadang-kadang bila you jual, orang marah macam mana pun, tapi bila you moment of truth ni maknanya you senyum je, orang tu dah happy dengan you. Tu benda yang susah kita nak capai, tapi itu adalah moment of truth untuk perniagaan. You tahu, you kenal pastikan di mana you boleh dapat ataupun capai moment of truth you. Alright? Jadi itu dalam konteks Makcik Kia, maknanya konteks kecil, peniaga goreng pisang, peniaga nasi lemak. Jadi kita mengamalkan supply chain secara tak sedar hari-hari ya. Kalau di rumah kita pun dalam peti ais tu ibaratnya warehouse lah. Kita pastikan kita punya bekalan raw material untuk kita masak buka puasa cukup. Kita pastikan kita punya bahan-bahan mentah tu tak basi. Timingnya betul. Kalau beli roti tu pastikan dia punya tag tu jangan dibuang. Kalau tak nanti tak perasan dia dah expired. Jadi itu semua aktiviti-aktiviti supply chain. Jadi kalau dalam konteks industri, dia lebih kompleks lah sebab dia ada untuk pelbagai bahan, lagi banyak, lagi kompleks dia punya bill of materials dia ataupun dia punya bahan-bahan dia ya. Jadi saya huraikan sedikit tentang logistik dengan supply chain ni dia duduk tang mana ya. Jadi sejarah dia seawal 1960 ya. Ini daripada konteks ilmu ya. Kalau pengamalannya dah lamalah sejak zaman batu. Jadi kalau dari segi pecahan ilmu tu pada tahun 1960 ia adalah satu bidang yang fragmented, maknanya dia terpisah-pisah. Dalam syarikat tu orang ni buat demand forecast, orang ni buat pembelian, orang ni buat requirement planning, planning. Jadi lain orang buat lain-lain aktiviti logistik. Dan dia terbagi kepada dua pada tahun 1980 tu, baru dia orang sedar yang atas tu, yang 5 atas tu sebenarnya dalam material management. Jadi dia gabungkan pada tahun 1980 di bawah material management dan seterusnya pada 5 bawah tu ialah physical distribution, yang mana yang tengah-tengah tu adalah aktiviti penyimpanan, aktiviti cara-cara nak angkat barang dan pastikan barang berada dalam keadaan elok, dan juga cara menyimpan ataupun cara pack barang dengan baik. Jadi pada tahun 1990 mereka integratekan ketiga-tiga perkara besar ni, itulah dia logistik. Jadi selepas tu tahun 2000 apa yang dipanggil sebagai value capture. Value capture tu supply chain lah. Jadi dalam tu dia incorporatekan marketing, sales, strategic planning dan finance semua di bawah supply chain. Jadi sebenarnya kalau antara satu produk dengan produk yang lain, mereka ni bukan compete mengenai produk. Mereka sebenarnya compete melalui supply chain management mereka. Dan 2010 ke atas dah mula automation, dah mula
AI design dah mula 3D printing, okay, dia makin evolve lah. Jadi nak ceritanya bidang ini semakin berkembang dan semakin memerlukan ramai pakar-pakar ya. Ni saya tak tentulah ni potongan benda yang sama macam tadi. Jadi kita tengok ya, kita nak tengok tadi lepas tengok goreng pisang, kita tengok dalam iPhone pula contohnya ya. Dalam iPhone sendiri, barang-barang dalam iPhone ni kalau kita buka dia punya komponen dia, dikatakan mengandungi 80 jenis elemen ataupun raw materials yang digunakan ya untuk menghasilkan alat-alat elektronik dalam tu. Semua ni rare earth ya, bahan-bahan mentah yang susah nak didapat dalam satu negara. Jadi dia melalui 43 negara dan 6 continents ya. Jadi ini adalah kalau nak cerita pasal mineral producer untuk produk untuk konten dalam iPhone tu sendiri, dia daripada pelbagai negara-negara berbeza lah. Contoh macam phosphate rock di China, antimony, arsenik, gold. Jadi dia daripada pelbagai negara. Jadi you bayangkan, tadi goreng pisang mungkin lah boleh beli dekat Bukit Lancung, boleh beli dekat Kampung Jawa, dekat Jalan Kebun. Ni tak ada. Ni you kena pergi China nak beli besi, nak beli macam-macam raw material nak buat iPhone. Jadi definitely bila keadaan kompleks yang macam tu, memerlukan kepakaran yang lebih tinggi lah. So habis bab asas atau mengenai pemahaman konsep supply chain dan logistics. Sekarang saya masuk bab gaji lah. Jadi yelah, kalau nak bekerja dalam bidang transport logistik, kita nak tahu juga agak-agak berapa dia boleh generate, walaupun gaji rezeki masing-masing lah kan. Cuma ini kita ikut maklumat daripada Salary Explorer ni. Ya. Tadi kita cakap pasal truck driver kan, ingat teruk sangat ke truck driver? Dan memang masalah dalam transport industri ialah orang punya perception terhadap bidang tu sendiri. Ya, kerja 3D lah, kerja yang orang tak minat lah, kerja renyah lah. Malah renyah sikit, apa kerja yang tak renyah kan. Jadi kita tengok truck driver gaji dia berapa? Almost everyone earns about 7,000 ya. So tinggi juga gaji seorang truck driver. Dan 25% of employees earn 3,400 Malaysian ringgit ataupun kurang. So not bad lah kan untuk truck driver. Dan ini adalah trends dan juga fokus untuk purata gaji, di mana untuk seorang truck driver pada tahun 2019 gaji mereka ialah lebih kurang 5,000 ya. Sekarang kita pergi kepada logistik manager ya. Jadi untuk logistik manager ni 14,200 dan juga 25% mengatakan mereka memperoleh 6,200 dan kurang lah. Seterusnya kita tengok ialah fokus mereka pada 2019 naik 20% iaitu 9,120. Terusnya ialah supply chain manager. Supply chain manager ni lebih kompleks lagi, jadi gaji dia banyak sikit lah, 17,900. Dan dijangka naik 3%, 11,300. Itu adalah bab gaji mengenai bekerja dalam bidang logistik. Jadi ini saya kongsikan 3 jenis kerja, iaitu truck driver, supply chain manager dan juga logistik manager. Jadi kalau tuan-tuan perempuan Google lagi, banyak lagi, ada lebih kurang kalau job offering di Jobstreet dan sebagainya, ada 3,000 lebih yang diiklankan melalui online, kerja-kerja dalam bidang logistik dan transport. Ya, ada procurement manager, ada purchasing, itu semua termasuk dalam pengajian pengangkutan lah. Ya. Dan kalau nak cerita mengenai nak belajar di mana, nak belajar kat mana, ada lebih kurang 14 universiti dan lebih banyak lagi yang mula memperkenalkan subjek ataupun program khusus dalam bidang supply chain dan logistik. Cuma di UiTM kita masih lagi fokus pada pengangkutan. Ya. Okay, sekarang ni kita masuk bab COVID-19 lah ya. Sebab sekarang ni dah PKP kan, dan juga COVID-19 masih lagi ada. Jadi ini saya dapatkan laporan daripada mengenai
e-commerce trend oleh sebuah syarikat konsultan iaitu Janio. Jadi Janio melaporkan bila berlakunya PKP, buying behavior 69% rakyat mula membeli essential product, groceries, snack-snack, barang-barang untuk hygiene dan juga barang-barang perlindungan untuk prevention daripada COVID-19. Dan juga yang trend yang lain ialah bila orang dah mula duduk rumah, definitely dia akan beli senang tengok online punya, social media punya benda yang viral. Jadi antara yang awal-awal itu hari ialah semua orang duk post nak buat dalgona kopi dalgona lah. Sekarang ni kari kambing nak beli ada habis, saya pun try juga cari. Memang licin tak ada kari kambing. Kalau ada siapa jumpa bagi tahu, nak cuba juga masak kari kambing. Ni saya tak nak pasang video ni Kang Telio pula ni kan. Jadi kari kambing pun kalau tengok, saya tengok harga dia semalam RM7.9 ke berapa. Kari kambing, kari lain tak ada mahal macam tu. Tapi kosong, memang dia punya rack tu kosong. Tak ada kari kambing tu. Jadi banyak lagi yang viral dalam ni yang tak jadi masak lah, ya. Tu pun supply chain punya isu jugalah tu. Okay, jadi Malaysia still buying ada produk 27% melalui Shopee, Lazada sebagainya. Barang-barang home cleaning, skincare and health supplements, barang-barang DIY, and work from home related item. Ni beli, ni work from home punya penangan lah ni. Tiba-tiba beli mikrofon. Dah habis dah. Conclusion. Jadi persoalannya sekarang, sepatutkah saya kalau saya SPM, STPM ataupun habis diploma atau anak-anak saya nak further dalam career dalam bidang ni ataupun belajar dalam bidang ni, ambil master, ambil PhD dalam bidang ni. Jadi berdasarkan maklumat, berdasarkan bukti-bukti yang saya kongsikan sebelum PKP ataupun selepas PKP, definitely ini adalah satu bidang yang menjanjikan satu gold mine, ya. Satu lubuk emas sebenarnya, ya. In fact bila berlakunya PKP, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, bagaimana penuhnya warehouse di Malaysia, sekarang pun masih lagi isu memerlukan space yang lebih luas untuk menyimpan barang-barangan. Jadi nak cerita career tu luas, jadi termasuk juga dalam bidang e-hailing, e-commerce ataupun pengantaran barang-barang. Dah mula orang yang mana terpaksa dibentikan, masih ada peluang bekerja dalam bidang pengangkutan barang-barangan. Ya, jadi untuk belajar bidang ni, dan menurut beberapa ahli-ahli dalam industri, bila saya menyertai wawancara mereka mengenai patutkah pelajar meneruskan bidang ni, jadi semua mengatakan ini adalah sebuah bidang yang baik dan harus diambil, ya. Jadi saya rasa sekarang pukul apa? Wah, baru 10.36. Baru So, ada soalan Dr. Ya, Kabir. jadi saya buka kepada Q&A, ya. Saya tutup saya punya presentation. Jadi saya buka pada soalan, ya. Ada soalan daripada chat tu Dr. Kabir. Okey, apa nama nak tanya, wujudkah Dr. Zati, nak tanya wujudkah istilah supply chain dalam public organisation? Okey, Dr. Zati. Okey, supply chain dalam public organisation, ya, saya rasa wujudlah juga dalam supply chain. Jadi masih lagi bergantung pada urusan lah, tengok pada urusan dia. Jadi apa-apa hotel ke, public organisation ke, masih lagi ada supply chain sebab barangan-barangan seperti administration office punya urusan pun memerlukan management yang betul, termasuk juga hal-hal supply chain lah. Tapi itu konteks admin lah, ya. Daripada segi tugas public organisation tu sendiri mungkin tak berapa sesuai lah. Sebab contoh macam MOT kan, MOT ialah dari segi governance kan. Jadi governance tu kalau supply-nya mungkin dari segi procurement of project-project tu pun termasuk dalam supply chain juga, ya. Menggunakan e-procurement, ya.
Ataupun mungkin Ada saya salah faham soalan ni, mungkin boleh doktor lebih arif untuk berkongsi ilmu ni juga. Dipersilakan. Jadi ada soalan lain? ada satu lagi. Ya, silakan. Apa nama daripada Nick Ridwan. Assalamualaikum. For a fresh graduate logistician, what is the normal salary? And for a normal company, how many logistic person are needed? Okey, untuk soalan ni, normal salary untuk gaji fresh graduate, sekarang saya punya intern pun sendiri, bila dia dah habis intern, dia terus bekerja dengan syarikat dia, dia ditawarkan sebanyak RM3,000 Malaysia. Jadi bab gaji ni, saya sendiri dulu pun tahun 2006, saya sebagai logistik officer, saya ditawarkan masa tahun 2006 tu ialah about 1,700 je pun. Tapi alhamdulillah tu kira banyak lah masa tu. Sekarang dah 3,000, so banyak peningkatan. Dia pun kerja dia shipping eksekutif ya. Dia sebagai shipping eksekutif. Jadi how many logistic person are needed? Jadi kalau you apply kerja dalam shipping ni kalau you masuk dalam sebagai customer service, ramailah dia nak pakai. Contoh macam MERS sendiri, saya perasan dia memerlukan lebih kurang 4-5 orang dalam sekali ambil lah. Jadi bergantung pada keperluan syarikat jugalah. Cuma dalam keadaan sekarang ni masih lagi saya tengok semua put in hold dulu sebab PKP kan. Unless dia betul-betul urgent, dia akan perlukan lah. Cuma kebiasaannya dia akan perlukan around that figure lah. Satu lagi. Yeah. I think this is more regarding about training. Nur Sarih Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mitran ada cover untuk procurement training. Procurement is part or inside the supply chain management, right? Kita ada buat procurement training at the moment. Okay, untuk procurement training, kita ada Dr. Irwan Ibrahim dan juga Dr. Irwan Ibrahim lah, dia pakar dalam procurement training dan dia selalu memberi procurement training. Untuk pengantuan tuan-tuan dan puan, sekarang ni kita bersama dengan MEDEC ya. Jadi kita ada buat program vendor development program. So dalam vendor development program tu kita ada memberi latihan mengenai procurement activity procurement lah. Jadi procurement ni memang adalah sebahagian daripada supply chain punya management lah. So ada apa lagi pertanyaan so far? Yang itu Dr. Zati. Okay, ada seorang lagi, Muhammad Afiq Abdul Razak. Macam mana nak tahu details? Okay, untuk dapatkan details on training by Mitran. Okay, untuk mendapatkan detail dan training by ni boleh melawati laman web kami iaitu www.mitrans.uitm.edu.my ataupun hubungi terus saya Abdul Kabir Ahmad atau email saja kami untuk mendapatkan maklumat lebih mendalam tentang jenis-jenis ataupun apa-apa latihan yang kami tawarkan lah. Okay. Jadi saya juga nak kongsi juga sikit pasal bab training ni. Selain daripada trading, di Malaysia ni sendiri kita ada banyak badan-badan profesional ya. Contoh macam Chartered Institute of Logistics Malaysia, yang mana dia memberi dia adalah sebuah dikira sebagai institut yang mana menggabungkan semua pakar-pakar logistik dan supply chain lah. Jadi boleh join juga tu. Okey, lagi satu saya juga nak menjemput tuan-tuan dan puan-puan semua untuk like Facebook kami di facebook.com mitrans82 ya. Instagram kami boleh follow mitrans_UiTM dan Twitter kami mitrans.uitm. Okay, Nick Ridwan, Dr. Kabir. Nick Ridwan, another question. Doktor boleh tahu tak struktur organisasi logistik dari supply chain manager to logistic manager to officers? Okey, baik. Saya akan share sikit bacaan saya ya, apa yang berlaku isu. Jadi ni dalam COVID-19 pada awal COVID-19 isu yang berlaku ialah masalah supply barang-barangan lah. Jadi masa tu di China merupakan salah satu eksporter besar materials lah kepada Malaysia untuk pembuatan barang. Jadi bila berlaku COVID-19,
kita tak dapat barang, ya, ataupun tak dapat raw material daripada China. Jadi banyak kilang-kilang kita yang sangkut untuk buat production. Jadi selepas tu pula, dan mereka pula extend cuti mereka, cuti apa, Gongsi Facai kan. Jadi selepas tu pula baru mereka start, kita pula yang mula pandemik. Jadi ada masalah dua-dua side kat situ dari segi pembekalan bahan-bahan mentah, ya. Dan juga itu dari sudut yang besar lah, secara globalnya apa yang berlaku dalam industri logistik, ya. Lagi-lagi isu yang lain yang timbul, of course you tengok sendiri, sekarang banyak orang dibentikan lah, tak kira lah syarikat logistik, syarikat tourism, syarikat biasa pun banyak yang terpaksa membentikan pekerja-pekerja mereka. So itu isu yang paling besar sekarang yang perlu diselesaikan lah. Isu-isu lain, banyak lagi isu-isu lain, cuma saya hari ini banyak fungsi secara mendalam lah, sebab saya perlukan data-data untuk support saya punya maklumat tu lah. Alright. Ada lagi Dr. Kabir? Dah naik, dah terlepas dah. Okay, Assalamualaikum. I want to ask for fresh graduate what kind of work in logistics that we can do. I'm sorry for asking this question because I am new in this course, logistic course. I think Fresh graduate kind of work. Okay. Tak apa, no problem. Jangan, tak payah minta maaf. Betul lah. So, memang inilah tempatnya you nak bertanya soalan-soalan ni. Dan kebiasaan yang baru dah ni nak tahu nak kerja jadi apa. Dah habis belajar, you akan boleh bekerja sebagai apa. Jadi banyak kerja-kerja, you tak semestinya you limitkan skop you terhadap logistik saja. Jadi logistik tu sendiri dah ada banyak bidang-bidang pekerjaan yang berkaitan, ya. Logistik eksekutif, warehousing eksekutif, procurement eksekutif. Kalau nak listkan, saya rasa ada cecah ratusan jugalah, kerja-kerja yang ada. Yang asasnya tu yang tadi yang saya sebut tu lah. Jadi, dan jangan limitkan pada logistik, you kena luaskan lagi you punya bidang yang lain yang berkaitan, seperti yang saya ceritakan tadi, iaitu dalam pelbagai mode yang lain. Jadi kalau logistik tu dalam satu mode pengangkutan darat aja, ada banyak lagi mode-mode yang lain, you boleh masuk juga dalam that area. Dr. Kabir, banyak ya ni. We have Muhammad Syukri, Doktor, kebanyakan industri terjejas dan logistik adalah salah satu backbone yang support untuk produk movement. Jadi boleh tak Doktor share antara isu alright. Yang ni untuk menjangka Jerome. Okey, untuk menjangka apa berlaku kenaikan pada kos logistik selepas COVID-19. Agaknya berapa lama sebelum kos akan stabil ataupun turun semula? So, okay. Betul ya. Nak kata kos naik pun, kalau di kalangan industri ni, diorang sekarang what happen is, dia tanya, kalau you boleh provide me the cheapest one, I go for you. Sampai tahap tu lah. Maknanya, lagipun minyak sekarang dah turun. Jadi dari segi kos logistik tu, saya rasa yang turun tu lebih banyak berlaku. Even saya tanya orang industri pun, dia orang sekarang mudah nak dapat yang cheaper punya logistic service provider. Jadi kos lain tu mungkin disebabkan oleh raw material dalam supply chain. Sebab mungkin agriculture tutup, orang tak boleh pergi masa PKPA dulu, orang tak boleh pergi berkebun. Jadi ada juga yang student maklumkan pada pensyarah, dia punya mak bapak tak boleh pergi menoreh getah sebagainya. Jadi industri-industri yang macam tu menyebabkan kos tu meningkat lah, saya rasa. Jadi berapa lama dia nak stabil, pada saya sampai raw material tu mencukupi untuk production seperti biasa, dia akan kembali normal. Jadi itu pendapat saya. Jadi kos lain dari segi nak engage dengan third party logistics, nak engage dengan shipping, saya rasa sekarang jadi murah. Even you nak naik kapal terbang sekarang,
ke nak pergi tidur hotel apa Grand Lexus pun dah separuh harga. Okay. Doktor, ada lagi two more. Assalamualaikum Doktor, adakah layak untuk seseorang lepasan diploma logistik bekerja di luar negara? And then second one, Muhammad Afiq Abdul Razak. I have a basic question. What is the difference between procurement and purchasing? And saya ada terbaca tentang bullwhip effect di Malaysia, terkesan juga ke? Okay, one is about diploma, whether they can work overseas. Another one is about the difference between procurement and purchasing and bullwhip effect. Okey, yang apa Arifah ya. Untuk lepasan diploma logistik bekerja di luar negara ada boleh, cuma sekarang tak boleh keluar negara kan. Jadi terpaksa kerja dalam negara dulu. Tapi memang digalakkan ya. Sebenarnya ramai yang talent kita lari di luar negara ya. Tak kira dia diploma ke, dia tak ada diploma pun, yang bekerja dalam bidang logistik dia lari. Tapi kerajaan nak suruh balik sebab kita nak kekalkan talent kita dalam negara kita. Jadi kalau boleh kerja dalam negara, sumbangkan untuk negara. Tapi boleh, sebenarnya boleh nak ceritanya. You diploma ke, you SPM ke, even you you boleh kerja di mana-mana lah. Yang penting sekali ialah your how you build up your self confidence, your membawakan diri, itu yang penting. Sebab itu you pergi mana-mana pun interview, dia orang akan tengok perkara ni lah ya. Keyakinan tu, bina your keyakinan. That's why sekarang kita nak galakkan student involve dalam curriculum activities, involve dalam persatuan supaya you boleh bina you punya keyakinan diri dan boleh tampil berketerampilan sama ada di global. Kalau baca polisi UiTM, baca UiTM punya vision mission, memang kita nak kita berketerampilan dalam global. So nak cerita boleh tak boleh? Boleh. Ramai pelajar kita dah bekerja di luar negara ya. Diploma, even diploma. Sorry, I have basic question. What is the difference between procurement and purchasing? Ni soalan ni okay. Procurement dan purchasing satu melibatkan pembelian, satu aktiviti-aktiviti yang untuk pembelian Okay, saya tak pasti, mungkin betul saya beri definisi ni. Jadi definisi ni macam-macam lah, ada macam-macam pemahaman dari definisi. Jadi procurement tu biasanya aktiviti yang melibatkan you pemilihan you punya suppliers, ya, itu adalah termasuk dalam procurement activities lah. Dan purchasing ni ialah aktiviti pembelian tu sendiri. Soalan kedua, saya terbaca tentang bullwhip effect. Adakah di Malaysia terkesan juga? Jadi bullwhip effect memang terkesan. Malaysia macam saya maklumkan tadi, bila di China kilang tutup, bullwhip effect dia dari segi, kalau bullwhip effect selalu wire tu besar ke kecil kan. Dia kecil lagi lah sebab kita tak ada production. So dia punya whip tu tak ada besar lah. Dia tak ada benda nak whip sebab zero production. Jadi terkesan dari segi kita tak ada bahan mentah nak produce masa sebelum tu lah. Sekarang ni dah balance balik sebab demand kita untuk barang-barang semakin banyak. Orang beli online macam-macam barang. Jadi dia punya inventory level tu semakin terkawal lah. One more, Doctor. Last one, I think. Baik. Apakah Okey, Nick Ridwan, adakah logistik memainkan peranan penting dalam fasa pandemik dan adakah industri logistik tidak menentu sekarang? And then another one is satu lagi, pengurusan logistik dalam keadaan normal dengan keadaan pandemik, natural disaster, contoh dalam fasa COVID ni. So both are more or less the same. Alright, okay. Nick Ridwan dan juga Muhammad Syukri. Jadi Nick Ridwan bertanya soalan halal. Jadi untuk halal ni, kita di Mitrans kita ada pakar kita halal, iaitu Dr. Nazrina, Dr. Irwan dan lagi Fatin Najwa dia ada dalam ni. Jadi nak cerita tentang logistik halal masa fasa pandemik, definitely sebab yang kita sendiri sebagai masyarakat di Malaysia, kita definitely akan mementingkan makanan halal. In fact, pembuatan makanan pun makin meningkat. Ramai orang dia bila unemployed, dia opt for penjualan barang makanan halal lah ya. Jadi logistik halal tu sendiri maknanya kalau konteks yang besar lah maknanya pengangkutan barang-barang halal,
lagi satu pakar kita ada ialah Dr. Siti Aimi. Semalam kemarin dia ada bagi talk tentang logistik halal, food halal safety during COVID-19. Jadi masa talk tu memang fokus pada industri logistik halal lah ya. Jadi masa fasa pandemik ni, of course lah kita banyak mementingkan SOP yang disarankan oleh kerajaan, macam social distance, cleaning, sanitizing, tu semua perlu diamalkan lah. Maknanya dalam halal logistik pun you kena apply SOP yang sama ya. Jadi soalan yang kedua, poin kedua ialah adakah industri logistik tidak menentu sekarang? Dia boleh dikira tidak menentu, betul tidak menentu sebab kita tak tahu jadi keadaan apa akan berlaku sekarang, sebab selagi tak ada ubat, vaksin, selagi itulah kita akan dalam keadaan PKP ini. Jadi sampai ada ubat baru nampaklah dia punya jalan penghujungnya tu. Cuma orang cuba sustain ataupun survive dalam keadaan sekarang lah. Doktor, ada tak perbezaan pengurusan logistik dalam keadaan? Ya, ada, macam saya maklumkan tadi, definitely berbeza. Sebab kita dah tak boleh buat seperti masa keadaan lama. It's a new norm lah ya. It's a new norm, maknanya macam saya cerita tadi, semua perlu dibuat dengan tak ada kurangkan penyentuhan barang-barangan, dan kalau boleh masih jaga social distance walaupun dalam bekerja dalam warehouse sebagainya. Jadi natural disaster, so natural disaster tu kita belum ada experience lagi. Di Indonesia mungkin ada supply chain bila berlakunya natural disaster. Yang kita alami sekarang ya so itu je lah pandangan saya. Harap menjawablah soalan-soalan. Tak ada menjawab, boleh email saya Abdul Kabir, ABDUL KHABIR. Saya tulis sekejap kat sini. Soalan lanjut saya akan cuba jawab lah ya. Okey, Doktor. Jadi saya sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudi hadir pada saya punya talk kali ini, talk about love for logistic and supply chain. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan lebih jatuh cinta sikit dengan logistik dan lebih minat untuk mengetahui lebih mendalam. Dan saya juga berharap tuan-tuan memperoleh manfaat dan berkongsi juga dengan anak-anak, berkongsi dengan saudara-saudara di luar mengenai bidang logistik, dan juga berkongsi tentang trends bersama masyarakat luar. Ya. With that, saya mohon maaf andai saya ada salah bicara ataupun salah kata. Selamat puasa, juga saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Jadi itu saja kot. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.